Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam siaran langsung Agenda Awani. 31 Ogos lalu, baru-baru ini kita sudah meraihkan kemerdekaan negara yang ke-55 tahun dan menjelang hujung minggu ini pada 16 September kita akan merayakan Hari Malaysia, dan dari waktu-waktu inilah kita mengungkap kembali bagaimana sejarah negara bermula pada ketika sebelum merdeka sejak 1947 ke bawah lagi. Dasar pendidikan negara tak wujud ketika itu, di mana pendidikan berpisah-pisah pada ketika itu, ketika zaman British, di mana sekolah pondoknya, madrasahnya dan sekolah-sekolah vernacular memainkan peranan masing-masing untuk memberi pendidikan kepada anak bangsa. Selepas itu kita dengar ada laporan Barnesnya dan kemudiannya dikritik oleh laporan Fenwu misalnya untuk kepentingan etnik Cina dan juga India, dan juga kita juga ada laporan Razak selepas kita merdeka, bagaimana untuk menyatukan, memberi satu pendekatan yang menyeluruh terhadap dasar pendidikan kebangsaan dalam aspek sosialnya, ekonomi dan juga etniknya. Dan kita dengar juga laporan Rahman Talib ketika itu juga bagaimana memacu untuk kita menjadi sebuah negara bangsa yang membangun. Dan juga ketika zaman Dr. Tun Mahathir misalnya, kita lihat ada laporan dikemaskan Akta Pendidikan 1979 dan dikemaskan pada 1995 dan juga 1996. Selepas ini kita ingin menjadi sebuah negara maju menjelang 2020. Apakah yang perlu ada dalam pengisian dasar pendidikan kita? Jadi itu yang kita bincangkan, kerana kita tahu esok akan diumumkan dasar baru pendidikan kebangsaan, bagaimana ia akan memacu pendidikan kita daripada 2013 hinggalah 2025. Jadi untuk kita membincangkan perkara ini, ada dua orang tetamu kita yang hebat pada malam ini, di mana Majlis Profesor juga akan mengadakan satu konvensyen pendidikan kebangsaan pada hujung minggu ini, sempena pengumuman blueprint pendidikan baru yang akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada esok pagi. Jadi Profesor Datuk Dr. Zakaria Kasar sebelah kanan saya. Selamat datang Prof. Ketua Kluster Pendidikan dan juga Modal Insan Majlis Profesor Negara dan juga Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tak asing lagi, selamat datang Prof. Dan di ujung sana Profesor Datuk Dr. Hassan Basri, Awang Mat Dahan, Siswa 1 Konvensyen Pendidikan Kebangsaan 2012 dan juga Ahli Majlis Profesor Negara dan pengarah akademik pendidikan Sekolah Makmal UPSI. Banyak topi pakai Prof. Terima kasih Prof kerana sudi datang ke Astro Awani dalam Agenda Awani. Jadi Prof, kita bermula, saya bawa mengimbau semula bagaimana kita menjadi sebuah negara bangsa pada ketika ini dan di mana tahap kita ketika itu dan juga ketika ini. Jadi untuk kita melihat, untuk memacu sebuah negara menjelang 2020, sebuah negara berpendapatan tinggi dan juga kita mahu kehadapan, standing dengan negara ketika dahulu kita tinggalkan jauh seperti Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, tetapi hari mereka mendahului kita dalam aspek pelbagai aspek. Jadi apa yang perlu ada dalam dasar pendidikan kebangsaan supaya kita dapat merencana yang lebih baik lah. Kita sudah hebat satu ketika dahulu sehingga hari ini, tetapi kita nak lebih hebat, Prof. Terima kasih Encik Nazri. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat sistem pendidikan negara kita, memang daripada dulu kita lihat hingga ke hari ini banyak perubahan yang telah berlaku dalam pelbagai aspek. Kalau dulu kita dapati sambutan orang Melayu terhadap pendidikan kurang, tapi pada hari ini boleh dikatakan setiap kanak-kanak itu dah memasuki sekolah, dan kita tahu bahawa dari segi literasi, kadar literasi memang tinggi. Yeah. Memang tinggi di negara kita berbanding daripada negara-negara lain, dan ini menunjukkan bahawa satu pencapaian yang begitu baik dalam sistem pendidikan negara kita. Dan pada ketika yang sama, kalau kita lihat pada hari ini, satu lonjakan telah berlaku di mana pada tahun 1988 di mana kita telah mewawarkan falsafah pendidikan negara sebagai asas untuk pembinaan kurikulum dan untuk pelaksanaan sistem pendidikan itu sendiri. Jadi kita semuanya menjurus ke arah itu. Mana kita nak melahirkan insan yang seperti mana. Yeah. Umpamanya kalau dalam falsafah pendidikan kita kata nak melahirkan seorang individu dari segi inteleknya. Dari segi inteleknya mungkin pada masa hadapan masih diperlukan, iaitu individu yang berpengetahuan. Tapi jenis pengetahuan yang macam mana yang kita perlu, yang mereka perlu ada. Jadi dalam konteks ini mungkin generasi akan datang dengan teknologi yang begitu canggih, dan mungkin mereka memerlukan pengetahuan yang lebih
dari segi umpamanya pengetahuan kritikal kan, pengetahuan kreatif, inovatif, ini merupakan satu usaha yang patut dibuat oleh pihak kementerian untuk melahirkan generasi itu pada masa akan datang. Begitu juga dari segi nilai. Kalau kita lihat memang dalam sistem yang ada pada hari ini, penerapan nilai-nilai murni merentas kurikulum dah ada. Cuma dari segi pelaksanaannya, sejauh manakah pelaksanaan berlaku umpamanya pendidikan akhlak kepada orang Melayu ataupun Melayu Islam, ataupun dan bagaimanakah pendidikan moral diajar kepada pelajar-pelajar bukan Islam. Jadi dalam hal ini kita mesti lihat kembali, adakah pendidikan akhlak itu ditekan ataupun diberi penekanan yang serius oleh guru-guru agama dalam konteks pendidikan negara kita. Sebab kita nak melahirkan generasi akan datang yang mana dari segi akhlaknya memang tinggi, memang boleh dipuji. Dan masyarakat bila datang ke Malaysia memang memuji rakyat negara ini sebab dari segi akhlaknya tinggi. Jadi begitu juga dari segi kesihatan badan, fizikal, dari segi rohaninya perlu diberi penekanan, dan semua ini mesti dilihat dari segi pencapaiannya. Kan cara mereka berfikir secara rasional, bagaimana mereka bercakap dengan berhubungan dengan sosial yang lain, itu pun aspek-aspek penting kan. Dan kita harap, sebab apa dalam saya rasa lah dibuat oleh ataupun dilakukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, sudah tentu saya rasa blueprint ini ataupun laporan awal ini lebih menjurus kepada sekolah daripada pengajian tinggi. Okey, Prof, Dr. Hassan, kita lihat Prof berada dalam ataupun pendidikan nasional, berada di luar negara, melihat bagaimana negara-negara terus memberi tumpuan, dan kita tahu 16% bajet kita setiap tahun diperuntukkan untuk pendidikan. Pastinya pelaburan yang besar ini kita mahukan return ataupun pulangan yang besar, tetapi adakah pulangan itu benar-benar menepati apa yang kita kendaki sejak kita merdeka, Prof, ataupun kita perlu ada anjakan baru dalam kita melihat dasar pendidikan nasional kita? Terima kasih Saudara Nazri. Kalau dilihat dari segi kejayaan seperti yang disebutkan oleh Datuk Naib Chancellor tadi, memang kita sebenarnya dari satu generasi kita telah berjaya mengubah pada generasi kedua, yang kalau dulu kita adalah 49% ketidakcelikan buta huruf. Selepas kita menekankan pendidikan kepada dalam negara kita, ini satu kejayaan besar. Semasa saya duduk di Mesir dulu kan, memang mereka melihat, sebenarnya mereka sebelum itu tidak tahu apakah rahsia Malaysia. Sehinggalah bila kita cerita tentang pendidikan, itulah rahsia dia kata. 16% bajet setiap tahun. Lebih. Kalau kita lihat bajet kita 67 bilion, 27 bilion atau 24 bilion. Kemudian bila pecah kedua kementerian, kalau digabung antara Kementerian Pelajaran dengan Kementerian Tinggi, lagi besar. Jadi bajet yang diperuntukkan itu, di mana kalau kita lihat setiap tahun kan, tidak ada kementerian lain yang boleh mengatasi. Itu satu segilah. Memang satu kejayaan. Terbukti seperti yang saya katakan tadi, satu generasi sudah berubah. Dengan adanya sistem pendidikan yang mewajibkan pendidikan, dan keduanya pendidikan itu percuma. Itu pokok perkara besar. Tetapi berbalik kepada apakah perlu pada anjakan. Okey, sebelum itu, Prof terangkan anjakan apa yang perlu ada, kita rehat sebentar, Prof. Kita jumpa lagi selepas ini.